Apa yang Nabi doa dan minta pada Allah? Nabi minta pada Allah, wahai Allah, kau berikan keampunan kepada umat aku yang datang buat haji, datang buat umrah pada tahun ni dan tahun-tahun akan datang. Nabi kata pada umrah ataupun haji adalah bermohon keampunan kepada Allah. Kerana apa? Dalam perjalanan ibadah umrah ataupun haji Rasulullah, waktu Nabi berada di kawasan Arafah, apa yang Nabi doa dan minta pada Allah? Nabi minta pada Allah, wahai Allah, kau berikan keampunan kepada umat aku yang datang buat haji, datang buat umrah pada tahun ni dan tahun-tahun akan datang. Nabi kata, maksudnya Nabi punya doa advance. Doa Nabi tidak ada limit tahun. Nabi kata, wahai Allah, berikan keampunan kepada umat aku yang datang sini buat haji, buat umrah pada tahun ni dan tahun-tahun akan datang. Maksudnya kita ni yang dah berpisah dengan Nabi SAW 1400 tahun yang lepas, kita datang buat haji, buat umrah, dalam keadaan perjalanan kita diiringi dengan doa Nabi SAW. Kita hari ini bangun 3 pagi, bangun 4 pagi, kadang-kadang kita tidur balik. Tapi Nabi SAW sepertiga malam ketika mana Nabi bangun sujud pada Allah, Nabi bangun untuk solat tahajud pada Allah, doa pada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aisyah kata, aku dengar doa Nabi SAW dalam keadaan doa yang dibaca oleh Nabi itu diulang-ulang oleh Nabi. Apa yang Nabi doa untuk kita? Nabi merayu merintih pada Allah. Nabi kata, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Nabi kata, wahai Allah, in tu'adzibhum, wahai Allah, kalau kau azab mereka ya Allah, kalau kau siksa mereka ya Allah, fa innahum ibadu, ketahuilah ni mereka semua hamba engkau. Nabi kata, kalau kau azab mereka ya Allah, ketahuilah mereka ni semua hamba engkau. Yang kau boleh buat apa je, kata Nabi SAW. Tapi Nabi kata, wahai Allah, kalau kau ampunkan mereka, kalau kau ampunkan mereka, kaulah yang maha aziz, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi menangis, minta doa untuk kita semua. Bukan Nabi minta ampun untuk para sahabat saja, tak. Tapi Nabi SAW minta doa untuk kita. Sebab Nabi tahu kita punya iman senipis bawang. Nabi tahu koyahnya iman dan takwa umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita. Dalam riwayat yang lain, pernah Nabi doa, Nabi cakap pada Allah, wahai Allah, ampunkan dosa umat aku. Ni Nabi bangun malam Ni Nabi bangun malam, solat malam tahajud ni Nabi doa. Nabi kata, wahai Allah, ampunkan dosa umat aku. Wahai Allah, ampunkan dosa umat aku. Wahai Allah, ampunkan dosa umat aku. Sehingga Nabi kata pada Allah, wahai Allah, kalau kau tak nak ampunkan mereka, wahai Allah, kau ampunkanlah juga, wahai Allah. Tuan-tuan, ini doa Nabi SAW. Malaikat Jibril turun jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, setiap daripada amalan umat kamu, aku dan para malaikat aku mampu tulis ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, setiap daripada air mata umat kamu yang mengalir dekat dunia ni, yang jatuh dekat dunia ni kerana takutkan Allah, kerana takwanya mereka pada Allah, mampu memadamkan sebahagian api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu ayah, Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, ketahuilah setiap daripada air mata umat kamu yang mengalir dekat dunia ni kerana takutkan Allah, mampu memadamkan sebahagian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, air mata kita umat Nabi sangat mahal. Bila kita sujud pada Allah, bila kita doa pada Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mata kita mengalir airnya, maka air mata ini begitu mahal di sisi Allah dan mampu memadamkan sebahagian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita nangis sebab apa? Kita nangis sebab dunia kita. Kita hilang itu, kita hilang ini dan sebagainya. Sedangkan kita tak pernah menangis pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hilang Nabi dalam hati kita. Kita tak pernah menangis pada Allah kalau dalam keadaan kita hilang Allah dalam hati kita. Tuan-tuan, itulah hikmah perjalanan umrah dan haji, untuk kita lebih mengetahui
Bagaimana satu susuk tubuh yang berjuang untuk kita, dan apa yang dia doa untuk kita. Itulah Nabi SAW. Waktu dekat Baqi' tu, ingat tak saya cerita? Orang-orang yang dimakamkan di perkuburan Baqi' itu adalah insan-insan yang pertama dibangkitkan oleh Allah. Maksudnya perkuburan yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah adalah Jannatul Baqi'. Dalam keadaan waktu tu Nabi nak langkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi pandang ke belakang. Sahabat tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, apa yang kau pandang ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi SAW pada ketika itu, Nabi kata, "Aku pandang ke belakang untuk aku lihat pada titian sirat. Ada di antara umat aku yang jatuh ke lembah api neraka, dan aku nak beri syafaat pada dia." Tuan-tuan, Nabi begitu sayang kat kita walaupun kita jarang ingat dia. Tuan-tuan, kalau kat Malaysia lah kita tanya, berapa banyak hari kita ingat Nabi SAW? Kadang-kadang kita tak teringat pun dalam kehidupan kita dengan Nabi SAW. Kita kat dalam neraka pun Nabi nak bagi syafaat pada kita semua. Sebab tu Allah jemput kita datang sini. Allah tahu kita punya kecintaan semua kurang. Saya pun anggap macam tu. Mungkin pada pandangan para jemaah, Ustaz untung berada kat sini selalu. Saya pandang diri saya lagi hina daripada para jemaah. Sebab apa? Saya menganggap, aku letak kau dekat sini khidmat untuk tetamu aku, sebab kau pun kurang cinta pada Nabi SAW. Itu yang saya anggap diri saya. Nabi SAW begitu sayang pada kita semua, sehingga Nabi sangat merindui kita. Sangat merindui kita. Dan sebelum kewafatan Nabi SAW, Jibril bagi tahu Nabi, "Ya Rasulullah, kau yang pertama sekali akan masuk syurga." Dia bagi jaminan pada Nabi. Tapi apa yang Nabi tanya pada Jibril? "Wahai, bagaimana Jibril dengan umat aku?" Jibril kata, "Ya Rasulullah, umat kau yang akan pertama sekali masuk syurga." Tuan-tuan, ibu ayah, kita umat yang keterbelakangan, kita umat akhir zaman. Tetapi Jibril bagi janji pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, umat kau yang pertama sekali akan masuk syurga." Siapa umat Nabi? Kita. Sebab tu ibu ayah sekalian, para jemaah, banyak yang kita belajar ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Daripada waktu kita sampailah kita nak ke Mekah Al-Mukarramah, kita belajar banyak perkara tentang Nabi SAW. Dulu kita jarang dengar kisah-kisah Nabi SAW, tapi waktu di Madinah macam-macam kisah Nabi SAW. Dan kita rasa eager untuk tahu lagi. Sebab apa? Dah ada kecintaan pada Nabi SAW. Maka apa doa yang terbaik waktu kita nak buat umrah ni? Jawapannya daripada hasil penceritaan saya adalah, mohonlah keampunan pada Allah. Dan Nabi pun kata, Rasulullah bersabda, Rasulullah kata apa? Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Al-hajju mabrur laysa lahu jaza'u ila al-jannah. Nabi kata di antara kedua umrah, maksudnya umrah pertama, umrah kedua, adalah penghapus dosa. Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Maksudnya diampunkan dosa di antara keduanya. Al-hajju mabrur laysa lahu jaza'u ila al-jannah. Dan Nabi kata tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita nak buat umrah ni, apa yang kita nak dapat? Mabrur. Yang kita nak dapat mabrur. Jadi insya-Allah ibu ayah, saya akan bimbing perlahan-perlahan insya-Allah, supaya kita faham setiap satu ritual yang kita buat. Bukan ritual yang orang itu, maksud saya perbuatan lah. Dari segi kenapa kita tawaf, waktu tawaf nak buat apa, kenapa kita sa'i, apa kisah sa'i, saya akan ceritakan satu persatu supaya saya nak para jemaah menjalani satu perjalanan umrah dalam keadaan para jemaah faham. Ya Allah, susahnya buat umrah, ya Allah, payahnya buat umrah. Tapi pada akhirnya kita dapat kemanisan. Dan kemanisan yang paling besar yang kita nak sekali dalam kehidupan kita, bila mana Allah bagi kita mabrur. Ingat tak tanda-tanda mabrur? Waktu ziarah pertama, apa saya cakap? Yang pertama tanda mabrur apa dia? Tayyibul kalam. Mulut akan cakap benda-benda Yang kedua, wa it'amut ta'am. Tangan akan jadi ringan untuk bagi makan. Dan orang yang Allah bagi kepada mabrur, dia punya bibir dia akan basah dan melazimi dengan salat.
kita jaga 3 benda ni boleh. Malam ni insya-Allah kita nak buat umrah, dan setiap daripada satu tu saya akan ceritakan insya-Allah. Dan malam ni bukan hanya sekadar umrah saja. Kita akan buat sekali dalam perjalanan umrah ni, nak pergi satu tempat ke satu tempat tu, saya akan bawa sekali ziarah. Dan insya-Allah kalau tidak ada aral, malam ni saya nak bawa para jemaah lalu dekat mana laluan yang Nabi selalu lalu waktu nak masuk dengan keluar masjid. Saya nak tunjuk para jemaah mana rumah Nabi dengan Khadijah. Saya nak tunjuk para jemaah dekat mana Nabi dakwah. Saya nak tunjuk para jemaah dekat mana tempat lahir Nabi SAW. Sebab apa? Saya nak kita rasa puas, dapat tengok semua benda insya-Allah. Boleh? Boleh. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dah melepasi kawasan miqat dan kita dah berniat ihram. Dan sunnah yang paling afdal ataupun zikir yang paling baik yang kita perlu untuk lafazkan adalah yang dipanggil dengan talbiyah. Jadi kita sama-sama talbiyah, boleh? Tapi saya punya tune lain sikit. Para jemaah boleh follow ke? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sama-sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ibu ayah, itu nama dia lafaz talbiyah. Kita cakap, wahai Allah, aku sahut seruan kau ya Allah. Maksudnya kita datang ni, kita nak sahut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang kota Nabi SAW untuk kita laksanakan kita punya ibadah yang besar dalam kehidupan kita. Allah bagi tahu apa dia? Allah bagi tahu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah kata wa atimmu, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kata hampi buatlah haji umrah, tak. Allah kata wa atimmu, Allah guna dengan perkataan tamam, yakni sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah bagi tahu kita dengan jelas, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibu ayah, kakak abang, bila mana kita datang buat haji dan buat umrah, dia merangkumi segala dan isi daripada rukun-rukun Islam kita. Dengan mengucap 2 kalimah syahadahnya, dengan solat 5 waktunya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dan akhirnya Allah bagi jemputan pada kita untuk kita datang dan sempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitu menyempurnakan haji dan juga umrah.
Sebab tu kalau boleh kita nak masuk Mekah ni dalam keadaan kita bersedia. Kalau kita nak masuk Madinah, kita gembira sebab nak jumpa Nabi SAW. Tapi kalau kita nak masuk Mekah, kita kena tawajuh hati kita, bulatkan hati kita untuk bersedia, untuk pastikan setiap daripada ibadah yang kita lakukan, kita nak buat yang terbaik. Ulama' kata apa? Beribadahlah kamu seperti mana itulah ibadah yang terakhir yang kamu nak persembahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita lakukan yang terbaik, insya-Allah. Kita lakukan dengan sesempurna mungkin, insya-Allah. Tidak ada lain tujuan dan tanggungjawab saya melainkan untuk pastikan semua daripada amal ibadah yang akan para jemaah ibu ayah lakukan dalam keadaan sempurna hingga akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan berhenti untuk buang air dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian nanti bila kita dah dekat dengan Mekah lebih kurang 180 kilo, kita akan buat revision. Kita akan buat ulang kaji untuk umrah. Boleh? Boleh, insya-Allah. Kita tengok kiri, kita tengok kanan. Kita ingat balik kisah semalam. Semalam Nabi SAW, saya cerita, dia mula keluar daripada kota Mekah, mula hijrah berapa hari bulan? 26 Safar. Nabi sampai di Madinah, di Quba tu pada 8 Rabiul Awal. Nabi lalu perjalanan ni yang kita lalu ni 403 km ni, kita hari ni 4 jam je, 4 jam setengah kan. Tapi Nabi berapa hari? 13 hingga ke 14 hari. Ulama' kata jalan yang Nabi lalu tu bukan jalan yang selesa, tetapi jalan yang penuh dengan liku, bukan jalan yang cantik-cantik dan selesa, kata ulama'. Kalau kita tengok dekat sini kan, kita dekat Madinah, Ustaz, cuaca sejuk, kaki saya kering, tumit saya kering, tumit saya merekah, berdarah, sakit Ustaz. Kan kita cakap macam tu kan. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW, dia berjalan sejauh ini, dalam keadaan sampai di kota Madinah, agak-agak kaki Nabi pecah tak? Kaki Nabi pecah. Kaki Nabi berdarah tak? Kaki Nabi berdarah. Sebab tu hari ni kalau kita tengok sekeliling kita, kalau kita tak faham bagaimana sirah Nabi, kita akan tengok inilah padang pasir yang kosong, tidak ada apa. Tapi kalau hari ini kita bayangkan, ya Allah, begini perjalanan Nabi, ya Allah, ini keadaan tempat yang Nabi lalu, maka tempat-tempat ni akan membentuk kecintaan buat diri kita, khusus buat Nabi SAW. Kita tengok ni biasa-biasa kan. Nanti selepas 100 km para jemaah tengok macam mana dia punya kawasan berlembah. Kita pun tak boleh brain, kita pun tak boleh nak bayang macam mana Nabi lalu kawasan ni. Macam yang saya bagi tahulah, memang Nabi naik unta, tapi bukan all the time Nabi naik unta. Nabi pun tahu kesian dekat unta. Kadang Nabi jalan sebelah unta. Tuan-tuan, unta Nabi SAW jantan ke betina? Betina. Nama dia siapa? Qaswa. Jadi insya-Allah nanti di Mekah banyak yang saya nak kongsikan, nak ceritakan, insya-Allah. Jadi para jemaah berehat dulu, boleh? Jadi sebelum kita nak rehat tidur, nak baca apa ni? Nak baca doa? Doa tidur. Macam mana baca doa tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa amut ke amut wa ahya. Kalau kita dulu time kecil-kecil, apa mak kita ajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa amut. Betul? Kita baca, ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Betul? Tapi kalau kita mengaji hadis, kita tengok dalam kitab, Nabi baca Allahumma bismika amut wa ahya. Nabi baca mati dulu baru hidup. Ulama' bahas kenapa? Kan sebab apa? Tidur ni mati sementara. Dan kita nak minta, waktu kita mati sementara tu, kita nak hidup, nak minta Allah hidupkan kembali. Amut wa ahya, dan aku hidup. Kalau kita baca doa tadi, ahya wa amut, hidup dan mati, dia matilah. Tapi tak salah, maksudnya dua-dua. Nah, dua-dua ada. Sama ada kita nak baca amut wa ahya ataupun ahya wa amut pun boleh, tak ada masalah. Sebelum ni kita baca ahya wa amut kan. Tapi hari ni kita belajar, boleh rupanya dua-dua. Salah ke? Tak salah. Jadi baca doa tidur, insya-Allah. Dalam perjalanan ni banyakkan zikir pada Allah. Nanti nak sampai kat Mekah, nanti saya akan tunjukkan kawasan ataupun tapak rumah isteri Rasulullah yang nama dia siapa? Maimunah. Maksudnya dia punya rumah tu dijadikan tapak makam dia lah. Dia punya kubur dia. Jadi insya-Allah nanti kita bagi salam pada Sayyidatina Maimunah, isteri Nabi SAW. Nanti dalam perjalanan ni juga, kalau saya tengok nanti, saya akan tunjuklah kalau para jemaah tak tidur, kita tengok kawasan-kawasan yang berlembah tu, di mana kawasan yang disebutkan oleh para ulama, insya-Allah. Jadi para jemaah ibu ayah, selamat berehat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu, saya akan agihkan, saya akan bagi satu envelope. Sekejap.
Okey, envelope ni, ini nama dia Sabil, envelope Sabil. Kan kita nak buat sedekah makan dekat Mekah kan? So saya akan jalankan. Okey, nanti pas balik kat saya, boleh? Baik, saya nak bagi tahu. Sebelum saya bagi tu, saya minta maaf. Kalau para jemaah nak bagi duit rial, 1 rial ke, 2 rial, 5 rial, 10 rial, tak ada masalah. Jadi duit rial. Tapi kalau para jemaah nak bagi duit Malaysia, saya minta maaf, mesti 50 atau 100. Sebab kalau para jemaah letak RM10, saya tak boleh nak tukar dekat sini. Okey, kalau para jemaah nak bagi RM2, 50 dan 100. Okey, tengoklah biasaannya satu grup kadang-kadang saya dapat buat collection 2,000 ke 3,000, dapatlah kita bagi 200 ke 300 bungkus nasi. Okay, kita tengok berapa collection. Lagi pun kita 2 pas. Okey. Kemudian okay, saya akan jalan yang ni lah. Okey. Para jemaah masuk je dalam yang boleh.